Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan mengadakan sebuah perbincangan dan diskusi berkenaan dengan sebuah topik yang tidak asing dalam masyarakat kita dan sangat sinonim dengan masalah sosial yang melanda negara kita, iaitu konsep insan seimbang. Saya Nurjan Hasanah, Muhammad 066424, selaku moderator anda dalam diskusi ini. Baiklah, kita teruskan kepada sesi kita yang pertama, yang mana soalan akan diajukan kepada dua panel, iaitu saudara Yazid dan saudara Sufi. Soalan pertama diajukan kepada saudara Yazid. Saudara Yazid, apakah yang dimaksudkan dengan insan seimbang? Dan soalan yang kedua diajukan kepada saudara Sufi. Apakah cabaran dalam kita membentuk insan pada masa kini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Taufik bin Arifai, nombor metrik 068872. Okey, saya akan menjawab soalan yang diajukan yang berbunyi, apakah maksud insan yang seimbang? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan insan yang seimbang? Okey, insan ini perlulah ada 4 sudut ini. Apa itu 4 sudut ini? Adalah sudut rohani, sudut jasmani, sudut emosi dan sudut intelek. Barulah boleh dikategorikan sebagai insan yang seimbang. Ciri insan yang seimbang ialah mempunyai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Manakala ciri yang lain pula, insan ini adalah insan yang bertanggungjawab di atas muka bumi Allah ini dan mesti ada sumbangannya kepada dunia ini ataupun kepada masyarakat. Contohnya, memakmurkan bumi Allah, menjaga negara, menjaga agama dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Inilah dia ciri insan yang seimbang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi Hadi bin Fadul Anwar. Nombor metrik 068753. Jadi saya akan menjawab persoalan tentang cabaran dalam membentuk insan yang seimbang. Jadi seperti yang kita tahu, pada tahun 2021 ini adalah kita berada di sebuah dunia tanpa sempadan. Jadi agak mudah untuk anasir-anasir barat ataupun fahaman-fahaman barat yang merosakkan masuk ke dalam minda rakyat kita. Jadi kita sebagai pelajar yang mempelajari dalam bidang ilmu agama, perlulah memberi kesedaran kepada masyarakat-masyarakat yang sudah terpengaruh dengan anasir-anasir barat. Kerana sememangnya adalah tugas kita sebagai khalifah untuk sentiasa mengingatkan kepada rakan-rakan, kepada sahabat-sahabat, secara tidak langsung, hal ini akan melahirkan lebih ramai insan yang seimbang. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Jannah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Yazid dan saudara Sufi atas jawapan yang diberikan. Baiklah, kita teruskan kepada sesi kita yang kedua, yang mana dua lagi soalan akan diberikan kepada dua lagi panel, iaitu saudara Raja dan saudara Amirul. Soalan kepada saudara Raja. Bagaimanakah konsep insan ini dapat diterapkan dalam diri seseorang? Dan soalan kepada saudara Amirul, apakah kepentingan konsep insan seimbang ini dalam masyarakat? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Raja Muhammad Adli bin Raja Sulaiman, nombor metrik 068841. Soalan yang diajukan adalah bagaimana konsep insan seimbang ini diterapkan dalam diri seseorang. Konsep insan seimbang ini dapat diterapkan dalam diri seseorang melalui profesion perguruan pada alaf baru ini. Ia mampu menguasai dan menggabungkan kemahiran-kemahiran yang berkaitan untuk melahirkan satu bentuk pendidikan yang lebih bermakna dan bestari. Kebestarian sesuatu pengajaran itu bergantung pada sejauh manakah seseorang guru dapat mengintegrasikan aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam proses penyampai ilmu ke arah melahirkan seorang pelajar yang berfikir kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, agar konsep seimbang ini dapat diterapkan dalam diri mereka. Okey, sekian sahaja daripada saya. Okey, saya teruskan kepada soalan keempat. Saya Amir Ashraf bin Maknom, kat metrik 068868. Okey, soalan yang ditujukan kepada saya, apakah kepentingan konsep insan seimbang? Yang pertama, konsep insan seimbang mampu untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi supaya dapat berdaya saing dengan negara-negara maju. Selain itu, seseorang yang mengamalkan konsep insan seimbang dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai syiah dan akhlak yang baik. Hal ini dapat
dapat menjadikan masyarakat di negara kita dapat hidup dengan aman dan harmoni. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudara Raja dan saudara Amirul atas jawapan yang diberikan. Akhirnya kita sampai kepada sesi yang terakhir, yang mana atas satu soalan akan diberikan kepada saudara Haziq. Sudah sedia maklum, kita daripada kos Quran dan As-Sunnah Qiraat. Jadi, apakah pandangan Islam mengenai insan seimbang ini? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Jannah. Nama saya Ahmad Haziq bin Asmullah, 068745. Baiklah, bagi pandangan Islam terhadap apakah konsep insan seimbang, pertamanya, apakah kejayaan sebenar dalam Islam? Iaitu, kejayaan seorang Islam ialah dapat melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan pada Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Oleh itu, nak menjadi orang yang beriman ini, benar pandai untuk seimbangkan dunia dan akhirat. Kerana bagi Dr. Abdullah Nasir Ulwan, beliau telah membuat kajian bahawa kita tidak boleh memisahkan perkara duniawi dan ukhrawi kerana dua perkara ini bergantungan antara satu sama lain. Okey, suka untuk saya memetik daripada surah Al-Qasas ayat 77. Maksudnya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari duniawi. Okey, jelaslah bahawa ayat ini walaupun kita ditugaskan untuk mencari ke dunia, cari akhirat, tapi kita juga boleh mengambil bahagian dalam dunia.